Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan taqabbala. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran di atas nikmat Allah yang terlalu banyak, yang mana kalaulah kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. Malam ini insyaAllah saya akan menyambung perbincangan menerusi kitab kita, perisai bagi sekalian mukallaf, bagi Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Mandili, berkenaan dengan akidah tentang kenabian. Kita dah baca perihal silsilah ataupun senarai keturunan Nabi. Kita dah baca dulu. Malam ni sampai muka surat 43. 43. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa innahu khatamul anbiya'i, dan bahawasanya ia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesudahan sekalian Nabi, di mana tidak ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesudahan sekalian Nabi. Tiada ada Nabi yang baru yang dijadikan kemudian daripadanya. Tak ada lah Nabi, walaupun di mana saja tak ada lah Nabi. Adapun Nabi Isa alaihissalam, sekalipun selagi akan turun, Nabi Isa akan turun sebelum kiamat dari langit, turun ia dari langit pada akhir zaman, maka telah dijadikan ia Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia turun di akhir zaman, dia tidak membawa syariat. Syariat Nabi Isa, dia telah tamat dah syariat dia zaman dia. Syariat bila kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya yang digunakan pakai ialah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Bila dia turun, dia tak pakai dah kitab Injil zaman dia dulu. Dia juga tertakluk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kita keliru. Nabi Isa turun ni, waktu turun kitab dia pula ke? Baca kitab Injil semula ke? Tidak. Tidak. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, tetapi ia adalah Muhammad itu pesuruh bagi Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penyudah sekalian Nabi. Allah Ta'ala telah menyebut dengan jelas, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, bukanlah Nabi Muhammad itu seorang bapa kepada seseorang di kalangan kamu. Tugas dia atau fungsi dia ialah walakin Rasulullah, dia adalah Rasulullah dan penyudah sekalian nabi-nabi. Hanya akidah ni kena pegang kemak-keming. Kalau tidak kemak-keming, mari hak jenis pelik-pelik sikit mengaku, ada orang percaya. Nah,
kita tak apa barangkali baru mari masjid. Biasa mari masjid ni kemah-kemih dah. Kurang. Masjid kurang, ilmu tak cukup. Setiap kali ada orang mendakwa jadi nabi di Malaysia ke, di India ke, di mana saja ada pengikut. Di Malaysia ni ada ke orang pernah mendakwa jadi nabi? Ada. Dia ada pengikut yang peliknya. Pengikut dia tu bukan orang bodoh-bodoh, orang cerdik-cerdik. Dari segi pengajiannya, ada yang lulus universiti. Ada yang golongan profesional. Dulu ada seorang cikgu, nama Cikgu Kahar, penjaga zoo negara. Dia ngaku jadi nabi. Dia kata kalau orang Arab ni ada nabi dia sendiri. Nabi Muhammad ni orang Arab, nabi di kalangan orang Arab ni Tuhan pilih dah. Oleh kerana nabi di kalangan Melayu ni tak ada lagi, dia kata. Tak ada. Tuhan ni Maha Adil. Dia kena ada belakang nabi hak dia hantar ke India pun kena ada. Nabi hak dia hantar ke Malaysia, ke Pulau Melayu ni kena ada. Maka sayalah nabi bagi orang-orang Melayu. Dia mengaku jadi nabi. Dia cikgu ya. Tak peliklah kata-kata bakali dia ni putu burak ke guana. Dah. Hak peliknya ada pengikut tu. Pengikut dia tu yang boleh percaya. Bila dia ditangkap, pihak MUIS, Majlis Agama Islam Selangor, tanya dia, awak dilantik oleh siapa? Dia kata Allah Ta'ala lantik saya jadi nabi. Mana ayatnya? Dia kata bacalah surah Yasin ayat keempat, wa innaka laminal mursalin. Pandai dia. Dan kaulah sebenarnya di kalangan para rasul. Ayat tu tunjuk pada saya lah tu. Jadi pelik juga. Ada orang yang boleh menerima pada ayat Quran. Tak ada dah turun barunya. Ayat ni sudah lama. Tamat dah nuzulul Quran. Jadi kena pergi ke mahkamah. Marilah orang hebat setara mana pun boleh terbai kosong. Nampak macam khamak. Khamak. Keramak ni bukan sebagai satu bukti dia ni benar. Keramat ia bentuk dia mendakwa keramat tapi benda luar biasa. Ada benda luar biasa yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang bukan kerana dia benar, tapi sebagai nak istidraj, sebagai nak perangkap dia. Dia boleh buat sesuatu benda yang pelik. Jadi orang percaya pelik ni. Boleh melompat duduk atas daun pisang. Daun pisang kan lembut, cokok. Dia baca Quran atas daun pisang. Dia kata, tengok ni. Mana orang boleh buat? Saya ni keramat banyak ni. Maka saya ni sebenarnya nabi. Awak yang tak tahu. Lalu dia lalu bakat melo ni. Apa kali dah majlis agama turun? Kat kita ni melo ni. Lalu bakat melo ni. Dia juga pernah mendakwa dia menerima wahyu. Cuma dia tak ayat jadi nabi, tapi dia ni terima wahyu sepanjang nabi jugalah. Bawa sikit pada nabi. Boleh terima, ada pengikut dia juga. Bila majlis agama ditangkap, tanya khabar dia, dia tak mengaku, tapi dia royak keadaan nak murid dia. Dia terima wahyu. Itu juga terpesong salah. Salah, tak ada dah wahyu. Yang baru turun tak ada. Yang ada lengkap dah. Sebanyak 30 juzuk, 114 surah, 60 hizib tu sudah lengkap dah. Tidak ada mana-mana ayat yang baru turun. Itu akidah kita. Nabi Muhammad ni kesudahan sekalian para nabi dan rasul. Dan sabda Nabi SAW, Nabi raya acak kali lah, la nabiyya ba'di, artinya tiada ada nabi kemudian daripada aku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tak ada nabi dah, tak ada dah. Marilah orang dakwa dia ni macam-macam kelebihan sekalipun dia bukan nabi. Boleh jadi dia wali. Wali keramat juga. Hak jenis pes lagi pakai wali, wallah. Pesi-pesi dia nak tunjuk dia jenis pelik sikit dah, wasabih besar. Sawah pindah wasabih. Ngatik sama subhanallah.
Tak berhenti mengatik. Ada kata kita ni tarah-tarah Nabi juga, demo yang tak tahu. Nah, awal ni basuh lidah dengan zikrullah. Ni nak tunjuk orang ni tak main wasbih kecil-kecil, dia kata tak semangat. Kita tunjuk dengan segala kekuatan kita. Wasbih ni akhir sekali bersabuhnya. Wasbih. Nak tu wala dah tu. Nak jadi gila dah. Gila isim ke lagu mana tak tahu dah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana al-aqibu. Ini nama Nabi, al-aqib. Sayalah al-aqib. Wal aqibu alladhi laisa ba'dahu nabiyyun. Artinya akulah bernama al-aqib. Makna aqib itu ialah nabi yang tidak ada nabi selepasnya. Tak ada dah nabi yang baru. Ini juga hadis riwayat oleh Imam Muslim. Seterusnya kita kena i'tiqad wa imamul atqiya, dan ikutan sekalian yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ni imam. Imam ni ketua lah kepada sekalian orang-orang yang bertakwa. Tidak ada orang yang ada tahap takwa mengatasi tahap Nabi, tak ada. Dia kata Nabi ni hebat benar, cuma lebih sikit pada Nabi. Orang Syiah dia mengaku demikian, iaitu yang mereka mentakdis, menyucikan pemimpin mereka ayatullah tu, ayatullah dia panggil, sampai tahap dia ni tinggi sikit pada Nabi. Dia boleh menggantikan Nabi. Itu salah. Tidak ada orang yang lebih takwa mengatasi takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, wa ana atqakum billah. Saya paling bertakwa. Kalau dia mana-mana orang yang mengaku dia ni hebat, bertakwa, celah tu ilmu sesat tu. Dia takwa ni kita tak boleh hukum sendiri, kita tak boleh mengaku. Takwa ni kita tak boleh mendakwa saya ni bersih, saya ni suci, saya ni wali. Orang yang mendakwa dia menjadi wali, dia bukan wali. Nah, wala. Ini dia wali. Orang wali ni dia akan, kalau ada karamah pun dia akan susuk, dia tak suka. Karamah dia diketahui oleh sesiapa, dibimbangi, menimbulkan riak dan sebagainya. Dia tidak nak. Tak, wali yang mastur, wali yang ditutup wilayahnya atau karamahnya supaya dia dapat dekat dengan Allah Ta'ala dalam keadaan orang tak tahu dia ni wali. Jadi Nabi Muhammad ni imamul atqiya, ikutan sekalian orang yang bertakwa. Imam ikutan. Makna kita kalau kita nak ikut orang lain, nak ikut sesiapa, belum tentu orang lain itu akan membawa kita kepada ketakwaan sebenar. Jadi bila mana kita mengaku Nabi Muhammad ni ikutan kita, kena ikutlah. Jangan mengaku Nabi Muhammad ni ikutan, tiba-tiba nak ikut orang lain pula. Mari orang putih kau berasa hebat orang putih. Mari orang kulit hitam berasa hebat orang kulit hitam pula. Tidak. Orang Islam tak perlu meraba-raba ke timur, ke barat, ke utara atau ke selatan. Kita dah ada imam ikutan kita. Imamul atqiya. Nabi Muhammad ialah ikutan sekalian yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Huraian dia sini hanya saja dijadikan ia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersuruh Tuhan supaya diikut akan dia. Ikut Nabi. Ikut Nabi selamat. Nah, kalau ikut hawa nafsu kita akan sesat. Kita akan rosak. Dan ikut Nabi ni boleh ikut dalam semua perkara, kecuali yang khususiah bagi Nabi. Ia khas bagi Nabi ada. Nabi kahwin lebih pada 4, itu khas bagi Nabi. Kita tak boleh pula mendakwa saya ni ikut Nabi dan saya ni boleh kahwin 10. Tak macam Syiah kahwin 10. Sebab dia kata Nabi kahwin ramai. Lepas Nabi wafat ada 9 lagi yang hidup, isteri Nabi. Maknanya dia tidak mempunyai maklumat yang lengkap. Yang ada Nabi kata ini khas untuk dia. Ya Allah Ta'ala beri untuk Nabi sahaja.
tidak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyaklah itu disenaraikan oleh Nabi sendiri, dan ada logiknya kalau kita fikir pun sesuai. Bukan kita kata Nabi ini mencari kesempatan nak ambil keistimewaan, ataupun sebagaimana orientalis dakwa, orang jahat lah, orang barat nak merosok ke Islam. Nabi Muhammad ni terlibat dengan golongan yang suka seksual dan sebagainya, nikah ramai lain tak boleh, dia boleh. Tidak. Nabi kahwin satu persatu itu ada sebab musabab yang secara asasnya ialah untuk dakwah, untuk pengembangan agama Islam, bukan kerana nafsunya. Kerana firman Allah Ta'ala ni dalil kita kena ikut Nabi ni. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya katakan olehmu, jika ada kamu kasih akan Allah Ta'ala, maka ikut oleh kamu akan daku. Kalau kita mendakwa, kita cinta kepada Allah, tuhibbunallah, kita sayang kepada Allah. Mana bukti sayang kepada Allah? Tak boleh mendakwa tanpa ada bukti. Buktinya ialah kita ikut Nabi. Kita boleh ikut Nabi dalam pelbagai perkara. Nabi dah tunjuk daripada segenap segi kehidupan. Dalam bab keluarga, membina rumah tangga yang bahagia, Nabi telah buat contoh tauladan terbaik. Dalam membina ekonomi ummah, dalam berniaga, Nabi seorang ahli perniagaan sebelum berkahwin lagi. Seorang jujur, amanah. Dan Nabi telah tunjukkan kepada kita dalam perkara yang lebih besar pada itu, iaitu di dalam mentadbir urusan kenegaraan, urusan diplomatik, urusan dengan negara-negara luar. Semuanya ada panduan yang telah Nabi tunjuk supaya kita boleh ambil pedoman. Tak perlu meraba-raba lagi. Kalau kita boleh ikut Nabi, Allah Ta'ala buat satu CP formula. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kena kamu ikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan sayang kepada kamu. Allah Ta'ala buat syarat, nak suruh aku sayang kamu ni wahai manusia, mu kena ikut Nabi. Kalau mu ikut Nabi, aku sayang. Kalau mu ikut Fir'aun, masuk neraka. Ikut ni maknanya kita kena memastikan apa yang Nabi buat. Itulah yang terbaik yang kita kena ikut. Dan sekalian yang mengikut akan dia masuk di dalam sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang ikut Nabi, mereka lah bertakwa. Dalam bab pakaian, ikut cara Nabi. Dalam bab makan minum, ikut cara Nabi, cara sunnah. Dalam bab mendidik anak-anak, menguruskan pengurusan rakyat, maknanya Nabi ni ajar belakang dah. Kita kena belajarlah, belajar, tengok, berhati. Akhirnya kita ikut. Dan kita kena berbangga. Ada benda sunnah Nabi yang sunnah tidak wajib. Tak wajib. Tapi kalau kita ikut, kita dapat kelebihan. Nabi bila keluar rumah, Nabi tak ada jalan pala dogo-dogo gitu. Kau Nabi pakai kopiah atau serban, ataupun kedua-duanya sekali lah Nabi pakai. Jadi kalau kita ikut lagu tu, kita dapat pahala. Sebagian ulama janggut ni tidak menjadi wajib. Kebanyakannya kata wajib kepada lelaki lah. Jadi kalau kita ikut Nabi, kita simpankan ikut Nabi, dapat pahala. Kita niat ikut Nabi, walaupun tidak wajib. Dia panggil sunnah adiyah. Sunnah yang menjadi kebiasaan, bukan sunnatus syariah, bukan disyariatkan, benda yang biasa. Pun demikian, bila Nabi buat, dia merupakan sebaik-baik ikutan. Kata ulama, adatus sadati sadatul adati. Maknanya adat
adat orang yang sadat, orang yang tinggi, pemimpin utama, itulah ketua kepada adat-adat yang lain. Makna adat yang terpuji. Dan Nabi lah ketua kepada sekalian manusia. Bukannya ketua kepada masyarakat orang Arab di zaman baginda, tetapi Nabi Muhammad ini ketua kepada seluruh manusia sampai bila-bila. Itu Nabi dah sebut, yang kita akan baca nanti. Jadi kita kena berusaha lah, biar banyak ikut Nabi lah. Tak mudah ya, banyak mudah-mudah. Kalau kita buat, boleh pahala. Balik lepas ni nak tidur, Nabi tidur lagu mana? Ikut cara Nabi tidur. Nak sunnah Nabi, tidur kena baca dulu. Nak baca bacaan, doa-doa, ayat-ayat Quran sebelum tidur. Tidur pula dengan mengiring, menghadap kiblat, ikut Nabi. Supaya mudah bangunlah bagi esok. Kalau kita ikut cara kita sendiri ni, payah nak bangun. Dah. Setengah kita ni tidur ni bukan ikut Nabi, ikut sedap. Ikut sedap. Mula-mula dia tidur atas sofa rumah dia. Bila tengok TV, tengok TV. Dah. Lepas tu TV tengok dia. Kerong. Tak ada baca gapo. Awal lagu ni lah payah nak bangun. Sebab Nabi kata, bila kita tidur ni, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ahadikum thalatha uqadin. Syaitan akan tambah belik. Bila mana kita tidur dengan 3 ikatan, 3 belik tekuk ni. Qafiyah ni, tekuk ni. Kemudian syaitan akan baca, jampi serampah dia. Dia baca alaika lailun tawilun farqud. Antara yang disebut, hendaklah kamu tidur dengan lena, jangan bangun. Tidur biar panjang. Orang baik pun tak salah cara. Dia duk ulik kita. Dia baca dah, dia embus situ. Kalau kita tidur dengan tak baca, tak gapo, kita ke anak kita ke bini kita ke, kita tak ikut cara Nabi, itu yang tak bangun subuh tu. Orang baik tak boleh bangun lagi. Sebab apa? Tak dengar. Kalau dengar apa? Torok nak bangun. Padahal kan selimut tu tak sampai 5 kilo. Rengeh ya. Tapi syaitan ada kecil ni dalam telinga dia ni. Kecil dalam telinga dia. Ada orang dia kata, ya Allah, kau kata kok tu baik tahi kuning, tahi syaitan kau tak. Tu tahi telinga. Maksudnya dia kunci pendengaran kita daripada mendengar seruan azan. Untuk mari ke masjid. Jadi banyak sunnah Nabi ni hak boleh kita boleh ikut, buat boleh dululah. Hak kita boleh buat dulu. Cara makan berkeluarga, makan dengan baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Itu mudah. Sambillah qul biyaminik. Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan kamu. Dengan kanan. Selagi mana kita boleh guna tangan, guna tangan lah. Kalau jenis payah guna tangan, dah macam bubur nak guna tangan, guna sudu. Tak kira kata bubur ni sunnah Nabi makan dengan tangan. Bubur dengan tangan juga. Payah lah. Dia ada yang boleh guna tangan lah. Itu lebih baik daripada guna sudu. Dan Nabi ni ajar belaka, walaupun kita nampak sebab kita tahu buat kaji Kalau buat kaji betul-betul Nabi buat tu, ada sampai boleh kaji saintifiknya, kebaikannya. Nabi makan, akhirnya Nabi jilat ni sisa-sisa yang ada di jari-jari. Jari ada bercampur yang ada di jari dengan enzim mulut kita, liur kita ni, memudahkan lagi penghadaman makanan. Dan juga supaya sisa-sisa makanan ni kita tidak membazir. Dari makan sampai habis. Bukan makan separuh kak, tinggal buah separuh. Ada orang dia silap faham. Dia kata kalau kita makan di hotel jangan makan belicin. Katanya jangan kata orang pelahak belicin mun nak makan. Kena makan tinggal juga separuh. Ni ajaran syaitan. Bukan ajaran syaitan lah tu. Nak ajar biar kita membazirnya. Kalau kita ikut Nabi makan, kita tidak membazir. Nabi minta kalau jatuh makan ni selagi boleh guna, basuh makan lagi.
Nah, sebab kita tidak membazir. Cuma kita tak tahu dalam banyak-banyak butir nasi ni, nasi mana yang paling beri keberkatan kepada kita. Nah, jadi begitulah. Kita kena tengok, walaupun kita nampak kecil tapi sebenarnya dia besar. Bila kita ikut Nabi, dia akan jadi dapat pahala berlaku. Nah, jalan Ibn Abbas ni asyadut tiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, orang yang sangat ikut Nabi. Cara jalan pun ikut Nabi, cara pakaian pun ikut belakang, supaya mereka mendapat kelebihan-kelebihan tadi. Jadi kita boleh ikut banyak sebenarnya. Hafsah lah dulu. Nah, Nabi tak pernah semaya di rumah seorang. Nabi semaya jemaah di masjid. Nah, di masjid. Lagi boleh hadir ke masjid, sampai merangkak pun dipapah sekalipun Nabi hadir ke masjid, menggambarkan peri pentingnya. Jadi sunnah harian yang paling besar, sunnah harian yang paling besar yang Nabi ajar kepada kita ialah sunnah sembahyang berjemaah. Utamanya bagi lelaki yang akil baligh, yang mukallaf, kena usahalah biar kita boleh sembahyang berjemaah. Baru Tuhan saya kita dah. Ni duk berasa Tuhan saya macam. Semaya duk di rumah. Tak mari masjid dah. Duk berasa Tuhan saya kat aku ni. Syurga kelas 1 tu. First class syurga. Nah, semaya Jumaat tak cukup. Orang panggil koyak. Ingat-ingat macam ni. Jadi kita kena tengok, nak tahu makam kita di sisi Allah, kita kena tengok bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kita kena semak quwwatus silati billah, kekuatan silah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita boleh ukur lagu mana? Dengan sebanyak mana kita boleh ikut sunnah Nabi, sebanyak itulah kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ada katanya dan kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa bagi Syekh Qadhi Iyad Al-Maliki. Dia kata sunnah Nabi ni imma fadlun wa imma fardun. Sunnah Nabi adanya fadlun, kelebihan. Ada yang wajib, ada yang kelebihan. Kelebihan ni kalau kita tak buat tak berdosa. Ya, kita keluar masjid, keluar pergi jalan tak akapiyah, tak dosa. Tapi kalau kita buat boleh pahala. Walaupun dia tu sunnah yang kecil, kita kata tak boleh perli. Ala kerak kuku pun nak ikut Nabi. Takkanlah nak ikut Nabi belakang, dia kata. Itu perli tak boleh. Orang perli sunnah Nabi ni, walaupun sunnah tu sunat menjadi kufur. Walaupun sunat, dia kata alah taruh janggut. Sepuluh kambing lah, dia kata. Nabi tu taruh janggut kerana tak ada pisau cukur lah, dia kata. Bukan taruh sembarangan. Zaman Nabi tak ada pisau cukur, dia kata. Mengaji mana tak ada pisau cukur? Pada Nabi cukur kepala masa buat umrah, buat haji tu cukur agak orang kapok kau. Ada zaman dia, ada cara zaman dia. Ayat kita tuduh sembarangan sebab kita tak belajar. Jadi kita perli sunnah Nabi tak boleh. Apalah Nabi ni jijik lah, jilat jari. Jilat jari bukan kulung jari depan ramah kulung begitu, tak boleh juga. Dia ada kaedah dia juga. Jadi kena ikut sunnah Nabi yang sesuai. Tak, kita tengok dengan penyesuaian juga. Kalau kita kata bersugi sunnah Nabi, bersugi ni kayu sugi ni sunnah Nabi. Ada seorang pelajar tu, dia duduk tengah ngaji dengan ustaz dia, tok guru dia lah. Ni di Mesir lah. Dia ngaji ni, tok guru dia suruh bagi tumpuan lah, tengok pada kitab. Dia duduk bersugi. Tok guru dia kata, kenapa bersugi ni? Hadza sunnatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Nabi, dia kata. Enggak, tok guru dia kata ginilah. Cabut beluk tiak sunnah Nabi dah. Nabtul ibti sunnah Nabi. Kenapa awak tak cabut beluk tiak sekarang? Cabut beluk tiak sambil belajar.
Sunnah Nabi pun dia ada masa dia. Tak, cabut bulu ketiak itu sunnah Nabi. Tapi bukan kena cabut bulu ketiak depan ramai. Nah, cukur bulu hari-hari sunnah Nabi juga. Nah, tidaklah panjang sampai kaki tak pernah cukur. Jak kecil sampai tua. Tak, sunnah Nabi banyak. Tapi tak boleh buat depan ramai. Ada masanya tak boleh. Ada masanya boleh. Itu sunnah fadlun. Yang tidak wajib pun kita ikut bagaimana Nabi buat itu. Dilihat dalam pelbagai sudut. Semuanya memberi kebaikan kepada orang lain. Dan kepada kita yang mengikutinya. Boleh bahas itu. Nak dapat cinta Allah, syaratnya kita kena ikut Nabi banyak. Tu. Tuhan saya. Bila orang ni Tuhan saya, maka Allah Ta'ala ke isytihar. Di langit. Inni uhibbu. Saya sayang kepada orang ni. Wahai para malaikatku sekalian, maka kamu cintalah kepada orang yang tolonglah dia. Kalau kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya wa sayyidul mursalin. Dan Nabi Muhammad itu penghulu sekalian Rasul. Sayyid, penghulu. Sayyid. Kita ni ramai agak orang pakai sayyid ni dah. Sayyid. Ni sini bukit Jawa ni ada ni. Pakai sayyid ni. Sayyid dah. Jadi sayyid ni asalnya bahasa Arab, maknanya penghulu sekalian. Sayyid. Ya sayyidi ya maulana. Sayyid tu mulu kita panggil sayyid ni. Tak mulu. Sayyid. Tak mulu. Ada. Cuma budak-budak yang nakal, dia mai. Tak mulu mari kat, ya sayyidi ya habibi ya maulana, dah habis licin ku calana ni. Tu jenis mai pula. Jadi kitanya sayyidu ni maknanya penghulu, mana ketua lah, ketua. Nabi Muhammad ni ketua sekalian Rasul. Bukan Nabi Adam. Nah, walaupun Nabi Adam Nabi pertama, tapi ketua sekalian Rasul ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Nabi sendiri beritahu. Dalam ada yang sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'." Artinya, akulah penghulu sekalian anak cucu Nabi Adam pada hari kiamat. Setengah riwayat Nabi kata wala fakhra, bukan aku berbangga, aku nak ayat biar kamu tahu. Supaya kamu tak salah anggapan atau i'tiqad, keimanan kita jangan salah. Nabi Muhammad ini ialah sayyidul mursalin. Bahkan Nabi ini sayyidul khalqi, sayyidul al-kaunain, ketua kepada sekalian makhluk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itulah sayyid ni sebagai gelaran Nabi juga. Sayyid ni gelaran Nabi, dan suatu perkara yang digunakan pakailah oleh ulama-ulama, terutama di dalam kita menyebut Nabi. Kita dan selawat pun kita buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina. Salah ke tak salah? Tak salah. Nabi mengaku sendiri, ana sayyidu, sayalah sayyid kamu, sayyid sekalian manusia. Tak salah sebab Nabi mengaku. Kalau kita sengaja bubuh gelaran Nabi kepada Nabi yang Nabi tak akui, tak boleh. Saja-saja nak bubuh gelaran. Nah, lah ni gelaran macam-macam sambil ni. Hak yang reka-reka kat kita pun tak faham sebab dia ada ringkas gelaran belakang tu. JKK, SKK, MPP, macam-macam. Ada belakang. Gelaran setengah orang banyak juga berakal SPA, SPA, JKA ada belakang. Kalau kita bubuh dia tak boleh. Dia tak boleh anugerah daripada tuanku. Bubuh juga salah, kena sama. Ini iman baru ni kalau kita salah guna gelaran datuk dan sebagainya, nah, siapa tahap kena denda 50,000. Tu atas dunia. Jadi gelaran kita nak pergi ke Nabi ni tak boleh. Kita sengaja reka gelaran tu.
Oleh kerana sayyid ini bukan rekaan, Nabi sendiri mengaku. Sebab itulah ulama sebahagiannya mengatakan kita digalakkan bila mana kita berinteraksi dengan Nabi, kita tak boleh kata Muhammad secara direct, Muhammad secara direct. Kita kena bergelar dia dulu. Contohnya Sultan Muhammad kelima mari. Nama Sultan Muhammad, kita panggil dia Muhammad, mari mata. Biar bakali tak kena buat daerah. Duk pula jerujuk. Tu Sultan dunia bang. Dia ada gelar dia. Kebawah dulu yang Maha Mulia Sultan Muhammad kelima, Sultan dan yang di-Pertuan Negeri Kelantan Darul Naim. Ada gelar dia. Nabi Muhammad ni gelar dia Sayyid. Jadi cuma ya khilaf ulama lagu ni, saya tak sebut takut keliru. Khilaf ulama bila Nabi ni ditanya oleh sahabat Nabi, saya tahu nak beri salam kepada kamu, saya sentiasa beri salam Assalamualaikum, tapi saya tak tahu bagaimana cara nak selawat kepada kamu di dalam sembahyang kamu. Dalam sembahyang kami nak selawat misalnya ni biasa tak. Sahabat Nabi pergi belajar dengan Nabi cara nak selawat dalam sembahyang. Nabi ajar cara selawat dalam sembahyang tu. Nabi kata qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabi tu ini teks asal Nabi tak sebut sayyidina, tak sebut. Jadi kalau kita tak nak sebut ikut teks asal pun tak apa. Setengah ulama dia kata macam ni, dia kata Nabi ni ajar ada lagi unsur tawadhu. Tak kala kita dari segi prinsip mudah kehidupan ni kita nak angkat diri kita sendiri, kita nak bergelaran kita. Nak panggil apa ke Pak Cik ni? Panggil saya Tuan Yang Mulia lah. Dia kata panggil Pak Cik lah, tak apa dah. Tawadhu. Walaupun dia ada gelaran, panggil Pak Cik sudahlah. Itu bahasa tawadhu, rendah diri. Itu sebagai ulama memahami Nabi bukan marah pun kalau kita berbuat sayyidina atau nabiyina, rasulina. Nabi tak marah pun, cuma Nabi ketika itu ajar para sahabat begitu. Sebagai ulama dia kata ini benar ta'abbudiyah. Dalam semaya kita selawat lagu tu, luar semaya lagu lain. Kesimpulannya ada 3 pendapat. Bila kita baca kitab-kitab para ulama ni, dia bahas panjang lah. Kitab Khilaf Sayyidina ni ada besar ni. Tak 2-3 jilid. Bab Sayyidina saja 3 jilid. Bagaimana ulama kata tak boleh hanya dalam sembahyang sahaja, sebahagian ulama. Ada kata tak boleh dalam sembahyang dan luar sembahyang. Mazhab kita termasuk Al-Imam An-Nawawi, kita boleh dalam sembahyang pun boleh, luar sembahyang pun boleh. Luar sembahyang ni banyaklah dalil-dalilnya. Akhirnya dalam sembahyang. Ulama yang ambil pertengahan, dia tak bubuh sayyiduna hak dalam sembahyang, luar sembahyang bubuh. Termasuk Ibn Taimiyah sendiri dia sebahagian kitabnya dia tulis dalam mukadimah tulisan sayyidina, walaupun dia tak nak bubuh yang dalam sembahyang kalimah sayyid kerana mengambil kepada teks asalnya tak ada. Bukan menafikan Nabi ni ada sayyid, tak boleh nafi. Semua sepakat, semua ulama tidak menolak Nabi sayyiduna. Cuma kalau kita pergi Saudi kan, di Saudi dia tak guna lah sayyidina ni, tak guna. Cuma mula-mula dulu, mula-mula kita pergi Mekah dulu, masa baru siap Jabsah tu pak tapek tu dia ada tulisan. Dulu tulisan sebahagiannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada kalimah sayyidina. Digunakan. Maka kalau kita dengar betul-betul lah, jangan dengar main-main. Saya dulu masa kita belajar ada ni khilaf di kalangan
Orang kata pelajar dah, dia kata tak boleh guna sayyiduna, tak boleh, salah, bid'ah, dosa. Dah. Ulama-ulama Mekah tak guna belaka. Betul ke? Saya niat pergi Mekah tu, masa pergi belajar Mekah, pergi buat haji dulu, saya ada niat, saya akan rekod ucapan khatib Imam Al-Haramain. Khatib ni untuk khatib lah. Adakah dia baca sayyidina ataupun tidak? Saya setiap kali Jumaat saya rekod, tak dengar khutbah tu. Semua baca, tak ada masalah. Ya, mereka khilaf dalam sembahyang saja. Jadi yang duk balah budak-budak ni kalau tak ngaji ya, tak belajar ya. Lah, ada 3 pendapat tu. Jadi kita, mazhab kita membolehkan dan menggalakkan sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang, kita menggunakan sayyidina. Dah, saya dua-dua kita guna. Rasa nak cepat sikit tak? Hai, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup dah. Tak ada sayyidina. Tapi kalau kita nak baca biar betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina salah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina salah. Kalau nak baca biar betul. Allahumma salli ala sayyidina, ada satu. Ya tu bagi di bawah. Kalau kita kata Allahumma salli ala sayyidina, sayyidina salah lah. Tak boleh baca gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nak baca biar betul. Biar betul barulah kita dapat kelebihan. Nabi kata, artinya aku penghulu sekalian anak cucu Adam pada hari kiamat. Akulah orang yang permulaan mereka yang terbelah daripadanya oleh kubur. Akhirat kita wajib i'tikad. Kalau orang tanya, dia kita nak tahulah siapa orang pertama bangkit di padang mahsyar. Nabi Muhammad, orang pertama bangkit di padang mahsyar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akulah yang terdahulu mensyafaatkan, awwalu syafi'in, orang pertama boleh beri pertolongan kepada pihak yang lain. Dan akulah orang yang pertama diterima syafaatnya. Yang terdahulu maknanya yang pertama diterima syafaatnya. Syafaat ni pertolongan. Di padang mahsyar ni huru-hara yang sangat teruk. Bahasa kita nak menggambarkan teruknya 1000 kaki atas kaki. Matahari ni dekat sangat dengan kepala, terlalu panas. Terlalu ramai huru-hara. Jadi manusia ni bergerak cari para anbiya untuk mendapatkan pertolongan. Nabi kita bila sampai jumpa dia telah sujud di hadapan Allah Ta'ala dengan sujud yang panjang, memohon diberi syafaat. Maka Nabi diberi syafaat untuk memberi pertolongan kepada umat manusia. Dan Nabi kata, akulah orang pertama. Ini bergerak manusia ni beribu tahun, beratus tahun berada di pada mahsyar yang sangat berat huru-haranya. Ada yang sahih, yang ana sayyidu ni ada sahih. Sayyidu, daripada situlah kita ambil sayyiduna, daripada pengakuan Nabi. Ana sayyidu, Nabi sendiri beritahu kalimah tu. Tak payah kita duk khilaf. Tak boleh guna sayyid pada Nabi. Bukan. Kalimah sayyid, kalimah berkongsi dalam masyarakat. Kita kalimah musyarakah, berkongsi. Untuk orang boleh, untuk kita boleh. Sayyid Sadiq Sigaraga misalnya. Sayyid. Ada juga nama orang. Tak salah. Hari ini ada riwayat Imam Muslim. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan tentang mengenali martabat Nabi, kedudukan Nabi, supaya kita dapat mengikutinya dan kita berbangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita pada malam ini. Moga-moga kita bersama mendapat manfaat daripadanya. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman wa 'amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, Tuhan kami, mudahkanlah kami mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Campaklah dalam hati kami cinta kepada sunnah-sunnah ini, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami menunaikan segala titah perintah-Mu ya Allah, dan meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang beriman penuh padamu ya Allah, yang layak menghuni syurga-Mu di akhirat nanti ya Allah. Selamatkanlah kami daripada terjatuh ke dalam neraka jahanam-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.